Halus gemalai hayunan mengikut irama dendangan lagu, gerak seni lembut membelai jiwa. Keasyikan tarian kesenian sememangnya istimewa, pelbagai etnik dan gerak tari, perlambangan adat serta budaya unik. Hai, saya Ethel Lampai Ringgit dan anda bersiaran bersama Femina, sebuah rancangan yang akan mengupas sisi peribadi dan kerjaya wanita pilihan. Untuk episod kali ini, kita akan berkenalan dengan Georgina Anatstil, seorang artis budaya di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sarawak. Georgina telah menceburkan dirinya dalam bidang kesenian sejak dari muda lagi dan telah mengikuti jejak serta mewarisi bakat dari ibunya sendiri. Minat serta keazaman beliau dalam bidang tarian ini ternyata berbaloi apabila telah terpilih untuk melakukan persembahan tarian ke serata dunia. Georgina sering mendapatkan tunjuk ajar dari jurulatih dan rakan sekumpulan serta mempelajari teknik-teknik baru tarian yang diperlukan dalam zaman sekarang. Semangat beliau dalam mempertahankan dan memelihara seni tarian warisan pelbagai etnik di Sarawak ini akan kita kupas dalam episod kali ini. Teruskan bersama kami bersiaran selama setengah jam dalam menyusuri perjalanan seni tarian warisan bersama seorang wanita bernama Georgina. Semua ini hanya di Femina. Hai, saya Georgina, berusia 25 tahun dan bekerja sebagai artis budaya di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Sarawak. Saya dari suku kaum Iban. Bapa saya berasal dari Simunjan, manakala ibu saya berasal dari Lundu. Minat saya pada bidang tarian mula timbul sejak saya berusia 11 tahun dan pada mulanya penglibatan saya hanyalah sebagai ahli pasukan sorak di sekolah. Minat dalam bidang ini juga dikongsi bersama ahli keluarga saya yang lain. Adik saya juga terlibat dalam bidang kebudayaan di Politeknik Betong. Ibu saya pula aktif dalam seni kebudayaan sejak dari bangku sekolah dan juga terlibat dalam kelab isteri-isteri polis. Ibu saya, beliau memang inspirasi kepada saya. Setelah tamat zaman persekolahan, saya mengikuti kursus Sijil Kemahiran Malaysia dalam bidang Sistem Latihan Dual Nasional atau SLDN tahap 2, iaitu persembahan tarian tradisional di Akademi Gaang Squai. Saya sudah mengenali Georgina sebelum dia bekerja di JKKN lagi. Dia merupakan pelajar saya dalam Sijil Kemahiran Malaysia. Semasa saya mengenali beliau sebagai pelajar, dia seorang yang sangat rajin, jenis yang tidak tahu malu, suka bertanya dan juga tidak pernah putus asa. Dan apabila dia bekerja di JKKN, dia juga seorang staf yang sangat rajin. Dan juga karakter yang disenangi oleh semua kaki tangan ataupun teman-teman yang ada di ofis. Oleh kerana karakter dia yang begitu ceria itu, dia sesuai jadi duta JKKN lah. Dia telah dipilih di kalangan banyak lagi artis budaya di seluruh Malaysia mewakili Malaysia ke Expo Dubai 2021-2022. Itu selama 6 bulan lebih dekat sana. Saya sangat berbangga kerana dapat melatih serta bekerjasama dengan Georgina di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sarawak. Saya juga amat berbangga kerana kami di sini dapat mengekalkan dan membawa tarian budaya masyarakat kita bagi memartabatkan seni tari di Sarawak di mata dunia. Persiapan rapi dari aspek mental dan fizikal sangat diperlukan untuk menjadi seorang penari profesional. Dan saya sendiri mencuba mengatasi perasaan serta emosi dengan sentiasa berfikiran positif dan bertindak secara profesional. Tempoh latihan untuk sesuatu acara biasanya amat singkat, jadi persediaan dari segi mental dan fizikal amat diperlukan. Latihan mengejut juga selalu diadakan, jadi kami perlu sentiasa bersedia. Lumrah kita sebagai manusia, kadang-kadang kita berasa tertekan dalam menghafal gerak. Jadi, tenangkan diri sebelum memulakan tarian dan fokus dalam latihan supaya tidak ketinggalan. Jangan malu untuk bertanya, sentiasa belajar dan terus belajar. Hari pertama saya bekerja sebagai artis budaya sangat luar biasa. Pada masa itu, kami membuat persembahan berkala pada setiap bulan di hujung minggu. Saya telah diberikan tugas untuk membawa 4 jenis tarian. Oleh itu, saya terpaksa menghafal dan berlatih dalam waktu yang singkat.
Itu merupakan pengalaman pertama, menyebabkan saya merasa risau dan terkejut kerana terpaksa menghafal 4 jenis tarian sekaligus. Saya tidak berhenti-henti bertanya dengan jurulatih saya, belajar dengan mereka yang lebih senior dan tetap berlatih sehingga dapat menghafal 4 jenis tarian tersebut. Itu merupakan cabaran dalam hidup saya sebagai penari dan mengajar kita untuk bekerja lebih keras lagi dan tidak mudah putus asa. Banyak kenangan manis saya sepanjang bertugas di sini. Antaranya dapat menjelajah dunia dalam membuat persembahan tarian sebagai contoh di Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Rom dan Paris. Banyak ilmu yang telah diperolehi mengenai teknik-teknik tarian baru yang secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri saya dan juga untuk belajar bekerja dalam satu kumpulan. Saya amat berharap agar seni serta budaya tarian kita dapat dikekalkan oleh generasi yang akan datang, terutamanya di Sarawak, supaya ianya tidak ditelan zaman. Di sini terdapat pelbagai jenis etnik dan setiap satunya mempunyai seni serta warisan mereka yang tersendiri. Seni dan budaya ini hendaklah diteruskan oleh generasi yang akan datang. Bertemu kita di Femina dan sekarang adalah sesi bual bicara bersama seorang tetamu jemputan kita. Hai Gina. Hai Ethel. Terima kasih kerana sudi datang dan berjumpa bersama kami di sesi ini. Okay, terima kasih Ethel kerana menjemput saya sekali lagi. Sama-sama. Dari sudut pandangan Gina, sepanjang berkecimpung dalam bidang tarian kan, apakah perubahan-perubahan ataupun dimensi tarian daripada awal sehingga ke sekarang? Okey, bagi saya sendiri tidak banyak berubah dari segi gerak kerana kita masih mengekalkan gerak tradisi. Okey, bagi saya yang berubah adalah dari segi makeup, kostum. Dan kostum. Oh ya, kalau makeup dulu tidak banyak menggunakan banyak warna. Bagi saya sendiri sekarang makeup ada sedikit tebal sebab kita bermain dengan lighting bila di atas pentas, memainkan peranan yang besar untuk kita sebagai penari berbanding dengan dulu. Kalau dulu warna dia basic sahaja. Kalau dari segi kostum pula, kostum semestinya kita masih mengekalkan traditional, mengekalkan originality. Okey, tidak banyak berubah. Tidak ada apa-apa perubahan dari segi kostum. Dari kostum kita kena mengekalkan keaslian dia. Ya, betul, mengekalkan keasliannya. Dan makeup sekarang ini dia mengikut peredaran zaman. Betul. Lagi-lagi dengan pantulan cahaya yang kuat, kita kena nampakkan shading dan sebagainya. Betul. Sebab lighting sangat kuat kan bila di atas stage. Satu teknik yang sudah pasti Gina pelajari dan juga kuasai semenjak awal penglibatan dalam tarian ya, belajar makeup dan shading dan menggunakan cahaya dan perlu bermain dengan warna dan sebagainya. Ya, betul. Bagi saya shading itu sangat penting kerana memainkan peranan yang penting sebab lighting kuat, so kita kena buat shade di muka untuk menampakkan bentuk muka dan nampakkan angkat sekali lagi muka di atas stage. Boleh tak kongsikan pengalaman pertama membuat persembahan di luar negara? Okey, bagi saya sendiri itu merupakan pengalaman pertama yang tidak pernah saya lupakan, tidak akan saya lupakan sebab masa itu merupakan pertama kali saya menjejakkan kaki di luar negara, membawa nama negara dan juga masa itu saya berasa sangat nervous, excited sebab ingin menunjukkan tarian kita di negara lain agar negara lain dapat lihat kita punya gerak, kita punya budaya, kita punya kostum. Sebagai contoh, negeri kita sendiri iaitu Sarawak. Dan pada masa itulah Gina dan rakan-rakan seperjuangan menjadi duta bukan sahaja kepada Sarawak tetapi kepada Malaysia secara keseluruhannya. Ya, betul. Gina telah banyak ke luar negara untuk menimba ilmu dan sudah pasti tentu banyak tarian-tarian yang pernah dilihat. Bolehkah kongsi sedikit sebanyak tentang seni tarian negara-negara tersebut? Setiap negara mempunyai etnik yang berbeza tersendiri dari segi geraknya, dari segi kostumnya, semua berbeza. Dan juga kalau contoh kita punya etnik, contoh Iban, geraknya yang perlahan. Ada negara mempunyai perbezaan gerak. Kalau contoh bagi saya dari negara Filipin, geraknya yang sangat lincah dan bertenaga. Saya perhatikan gerak-gerak mereka dari segi energi mereka dan juga kostumnya yang berbeza dan mereka banyak menggunakan props.
Saya perhatikan mereka banyak menggunakan buluh untuk tarian tradisional mereka. Seperti tarian Melanau kita juga. Ya, tidak jauh beza. Dan di situ bagi saya berbeza dari kita. Dari situ saya banyak belajar culture yang berbeza. Pakaian-pakaian dari negara luar, adakah mereka warna-warni juga seperti kita di Malaysia? Okey, banyak menggunakan warna yang tersendiri, mengikut etniknya tersendiri. Okey, kalau ada yang menggunakan warna-warna macam kita, contoh kita Bidayu, kita menggunakan warna hitam, merah. Begitu juga dengan mereka, menggunakan warna etnik mereka sendiri. Dan jadi dari segi materialnya juga, adakah lebih kurang sama atau berbeza sama sekali? Lebih kurang sama, menggunakan kain, tidak jauh beza juga daripada kita. Okay. Kalau dari segi bentuk badan, sebagai contoh penari-penari Rusia, bagi saya dapat perhatikan penari-penarinya semua sama-sama size, sama-sama tinggi. Attitude-nya, badannya, kalau kita dapat tiada yang berbeza, semua sama macam twin, macam kembar, semua sama saiz badannya dan tinggi juga sama. Oh, sangat bertuah ya Gina dapat melihat semua jenis tarian di sana. Dan bagi pendapat Gina, apakah tarian yang paling unik jika dibandingkan dengan semua-semua negara yang pernah Gina lihat selama ini? Bagi saya sendiri, tarian unik bagi saya yang saya dah lihat iaitu tarian Indonesia. Wow, ya. Tarian Jawa. Ya. Kerana mereka sangat-sangat fokus pada teknik dan juga gerak dan juga posturenya dan juga ekspresi muka mereka. Sebab setiap jalan cerita ada ekspresinya sendiri. Bagi saya itu unik bagi saya. Bagaimanakah Gina mengawal perasaan sewaktu menghadapi tekanan dalam menjalankan tugas? Okey, sebelum saya memulakan latihan ataupun memulakan show, saya terlebih dahulu akan membuat bermeditasi. Saya akan duduk, cuba tenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam, cuba dengar muzik tarian itu dan cuba untuk menghafalkan gerak dalam tenang. Tenangkan jiwa saya dulu, itu mungkin cara saya. Saya duduk, saya akan tenangkan jiwa saya agarkan tidak stres masa latihan ataupun semasa kita di atas pentas. Jadi sebelum itu kita perlu tenangkan diri kita dahulu. Saya setujulah Gina, kalau kita stres dan tertekan, walaupun kita tak menyatakan yang kita stres, ia terpancar pada muka kita. Ya, betul. Nampak kalau kita stres, nampak dari muka kita, dari kita punya attitude, daripada kita punya emosi. Jadi sebelum kita masuk latihan, lupakan perkara personal. Tinggalkan perkara personal tu di depan pintu. Kita masuk training, tutup, jangan bawa masuk. Jangan bawa masuk, ya, biarkan. Betul. Jadi bila kita dah habis latihan, baru ambil balik kita punya stres itu. Supaya dia tidak mengganggu kita sepanjang latihan kita, berjalan dengan lancar, tiada gangguan emosi ataupun stres. Betul tu Gina, jika kita tenang, maka kita dapat menyelami muzik dan Gina pun dapat fokus dengan tarian dan mempersembahkan tarian di hadapan orang ramai dengan keadaan yang ceria. Ya, betul. Itu terpancar di wajah. Ya. Pernahkah Gina mengalami saat-saat cemas sewaktu di atas pentas atau sedang melakukan persembahan? Okey, pernah. Bagi saya pernah. Sebab selalunya kita akan, bila kita terlampau nervous, kita akan lupa step. Kita akan lupa gerak. Bila kita dah lupa gerak, kita macam jauh daripada gerak yang lain. Tertinggal, jadi kita kena perlu alert dengan gerak-gerak kawan-kawan yang lain. Kita pada cover, kita kena tengok melalui anak mata sahaja macam ni untuk catch up balik gerak seterusnya. Dan selain itu kita ada juga sebagai contoh props jatuh, kita punya aksesoris jatuh. Jadi kita perlu improvise, kita perlu fikir cara yang betul untuk bagaimanakah cara untuk mengambil props yang jatuh itu. Satu kaedah yang perlu dipraktikkan sebagai betul. seorang penari. Bidang seni tarian warisan sekarang ini mengalami persaingan dengan tarian moden. Jadi bagaimanakah Gina memacu ataupun mengekalkan tarian warisan ini sejajar dengan tarian moden? Media sosial merupakan platform utama. Okey, sebagai contoh dari situ kita dapat gunakan untuk memperkenalkan tarian tradisional kita macam dekat TikTok tadi. Kita dapat buat challenge, sebagai contoh challenge tarian Iban, tarian Melanau, tarian Ulu, tarian Melayu. Semua melibatkan tarian tradisional. Dari situ kita buat challenge untuk anak-anak muda agar mempunyai minat untuk melibatkan diri dan secara tidak langsung dapat mengasahkan lagi bakat mereka dari segi tarian tradisional ini. Kami sangat sokong dengan inisiatif dan cadangan-cadangan Gina tadi dan diharapkan mana tahu suatu hari nanti kan ada penglibatan daripada negara-negara luar, mana tahu mungkin mereka berminat ingin mengetahui tentang tarian dan juga budaya kita. Okey, 5 tahun dari sekarang, di manakah Gina melihat diri Gina? Saya
pernah bercita-cita untuk untuk membuka studio sendiri untuk mengajar anak-anak tarian tradisional, tarian moden, tarian kontem. Mungkin itu akan boleh dilaksanakan dalam 5 tahun akan datang mungkin untuk buka studio sendiri, untuk mengajar anak-anak, mengajar siapa saja ingin tahu tentang tarian. Tak kisahlah umurnya pun. Tidak kisah umur, tidak terbuka kepada semua untuk belajar tarian tradisional. Mungkin itu dalam 5 tahun akan datang mungkin. Saya rasa mungkin saya akan menjadi salah seorang pelajar lah. Boleh, untuk belajar tarian tradisional boleh. Ya. Baiklah, terima kasih Gina atas kesudian untuk hadir ke sini dan menjawab soalan-soalan dan berbicara dengan kita. Terima kasih juga Ethel kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya. Sama-sama. Dan kita akan kembali ke segmen seterusnya selepas ini. Kembali kita di Femina, maka bermulalah cabaran kita untuk kali ini. Hai Gina. Hai. Hai Shirley. Jadi apakah yang perlu kita lakukan Gina? Okey, saya akan mengajar Ethel 4 asas tarian ulu. Tarian ulu. Okey, ini merupakan kirip. Kirip. Okay, diletakkan di tangan Ethel ya. Okey. Okey, masukkan ke dalam. Sebegini. Begini, ya. Begini ya. Betul. Okey. Sekali lagi. Okey. Okey, kirip telah dimasukkan. Kirip, okey. Kita akan mulakan dengan asas pertama dahulu. Sebelum itu, kita kena bow dulu. Okey, bow. Contohnya, Ethel tengok dulu. Ya. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dipanggil bow. Bow. Sebelum kita memulakan tarian. Okey. Okey. Jadi, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantik. Okey, macam ni. 1. Ayun katakan. 2, 3. Ya, betul. 4, 5, 6, 7, 8 and letak. Kita mulakan dengan asas kedua. Okey, macam ni. Buka. 1, 2, pusing. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, balas sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ini asas yang kedua. Asas ketiga, cuma letak kaki gini. Okey, 7. Dan tolakkan ke kanan. Tolakkan ke kanan. Ya. 1, 2, 3. Atas. 4, tolak bawah. 5, 6, 7. Letak belas kiri. 1, 2, 3, 4. Letak bawah. 5, 6, 7, 8. Okey. Seterusnya asas yang keempat. Okey. Buka kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, selesailah 4 asas kita. Terima kasih atas tunjuk ajar. Sama-sama. Okey, Ethel, mari kita bersiap untuk persembahan. Mari. Jom.
Terima kasih Gina, Shirley atas pengalaman tadi. Terima kasih juga Ethel kerana sudi pelajaran dan etnik kita. Satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih. Terima kasih Ethel. Semangat juang wanita bernama Georgina ini dalam memartabatkan budaya Sarawak dalam bidang seni tarian ini sewajarnya diberikan sokongan. Georgina telah banyak mengembara ke serata dunia dalam menimba ilmu yang diperlukan dalam melengkapkan diri untuk menempuhi bidang kebudayaan dan tarian. Kesediaan beliau untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam bidang kerjayanya harus dijadikan contoh perancangan generasi baru yang ingin menceburkan diri dalam bidang ini. Harapan beliau hanyalah agar kepelbagaian kesenian yang unik masyarakat di Sarawak dapat dipelihara oleh generasi yang akan datang agar tidak ditelan zaman. Sekian Femina untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi. Bye!